Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Hussein, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asim bin Dollah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni USIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa USIM. Yang berbahagia ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, para dekan dan ketua jabatan, profesor-profesor dan pegawai-pegawai kanan universiti, para pensyarah dan kaki tangan universiti, barisan pembantu urustia pelajar, pelajar baru sarjana muda sesi akademik 2012-2013 Universiti Sains Islam Malaysia, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Sirih berlipat, sirih berpinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun hari ini dalam majlis pelajar baru sarjana muda bersama pengerusi Lembaga Pengarah Universiti sempena program Hari Ta'aruf sesi akademik 2012-2013 Universiti Sains Islam Malaysia. Di kesempatan ini, pihak majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih di atas kesudian dan keprihatinan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Hussein hadir untuk bersama-sama kita pada malam ini. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia untuk memberikan ucapan aluan sempena majlis pada malam ini. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. A'udzubillahi samilil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Hussein, pengurusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asim bin Dollah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni USIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa USIM. Yang berbahagia ahli-ahli jawatankuasa pengurusan universiti, para dekan dan ketua-ketua jabatan, profesor-profesor dan pegawai-pegawai kanan universiti, para pencarah dan kaki tangan universiti, barisan pembantu urustia pelajar, pelajar baru sarjana muda sesi akademik 2012-2013 USIM, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang sangat bermakna, iaitu majlis bersama pengurusi Lembaga Pengarah Universiti. Marilah kita juga sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya juga kita semua dapat berada di sini, dipanjangkan sedikit lagi umur dan diberikan kesihatan yang baik, serta diberikan kelapangan dada dan waktu untuk kita sama-sama meneruskan usaha kita, melaksanakan amanah
yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita dan juga memastikan agar segala hasrat dan cita-cita universiti, hasrat dan cita-cita masyarakat dapat disempurnakan. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih khususnya kepada pengurusi lembaga pengarah universiti yang kita kasihi, iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Husin, yang juga merupakan Naib Chancellor yang pertama universiti kita dan juga pengasas kepada universiti ini, kerana sudi hadir bersama-sama kita, melapangkan masa untuk bersama-sama kita berjumpa dengan para pelajar baru USIM yang baru sahaja mendaftar 2 hari ini. Dengan kehadiran yang berbahagia Profesor Emeritus dalam majlis pada malam ini, pastinya memberikan keyakinan dan menunjukkan keprihatinan yang tinggi yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri kepada pembangunan universiti, seterusnya kepada pembangunan mahasiswa-mahasiswi USIM yang kita kasihi sekalian. Sebagai ucapan alu-aluan pada malam ini, saya tidak bercadang untuk mengambil masa yang panjang. Cukup sekadar untuk memperkenalkan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada para pelajar yang dihormati sekalian. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Husin merupakan pengasas kepada universiti kita. Beliau juga merupakan Naib Chancellor yang pertama, dan kini beliau terus menabur bakti sebagai pengerusi lembaga pengarah universiti. Ini adalah satu perkara yang sangat kita sanjungi, komitmen dan juga kesungguhan yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Dr. Haji Abdul Syukur terhadap USIM dan pembangunan pendidikan Islam ini tidak dapat kita balas dengan apa jua balasan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga yang dapat membalasnya. Saya berharap para pelajar baru USIM sekalian akan mendengar ucapan dan amanat yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri, supaya ianya menjadi bekalan kepada saudara-saudari sekalian sepanjang berada di dalam universiti ini sebagai mahasiswa-mahasiswi USIM. Sedikit untuk makluman hadirin hadirat sekalian, pendaftaran pelajar baru telah pun berjalan dengan lancar pada hari Sabtu yang lepas, iaitu 1 hari bulan September. Pendaftaran telah berjalan dengan lancar dan saya dan juga rakan-rakan di universiti sangat merasa bangga kerana pada tahun ini sekali lagi kita berjaya dapat memperbaiki sistem pendaftaran universiti. Pada kali ini tempoh yang paling pendek sekali untuk pendaftaran pelajar kita untuk seorang pelajar adalah 6 minit, dan tempoh yang paling panjang ialah 15 minit. Ini berarti para pelajar dan juga para ibu bapa yang mengantar, sanak saudara yang mengantar, tidak perlu bersesak-sesak dan menunggu begitu lama dengan penuh resah untuk menyelesaikan pendaftaran. Saya mendapat maklum balas yang sangat positif daripada ibu bapa yang mengatakan ini seharusnya lah apa yang dilaksanakan oleh sebuah universiti. Apatah lagi ini universiti Islam yang mana kita seharusnya mementingkan kepada kecekapan dan keberkesanan di dalam apa juga kerja yang kita laksanakan, terutama sekali di dalam sistem pentadbiran.
Suka juga saya memaklumkan di sini, pada tahun ini USIM menerima bilangan pelajar yang paling ramai sekali, yaitu setakat ini seramai 1,908 orang, yaitu mencatat nisbah pendaftaran sebanyak 84.8%. Ini juga merupakan nisbah penerimaan yang paling tinggi yang kita dapati sejak penubuhan USIM. Jadi pada tahun ini sekali lagi kita melihat kepercayaan ibu bapa dan juga para pelajar sekalian terhadap sistem pendidikan USIM. Alhamdulillah. Jadi selamat datang ke USIM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Untuk makluman juga, dalam pendaftaran ini, Fakulti Sains dan Teknologi merupakan fakulti yang mendapat pelajar yang paling ramai. Ini adalah selari dengan apa yang dihasratkan oleh universiti kita, iaitu kalau kita lihat pada namanya sudah pun Universiti Sains Islam Malaysia, yang memang memberikan penekanan kepada ilmu-ilmu baru, terutama sekali kepada ilmu-ilmu sains dan teknologi yang kita dari semasa ke semasa ingin kembangkan seiring dan selari dengan program-program yang berbentuk pendidikan Islam yang tradisional, dan juga termasuklah syariah dan undang-undang, dan juga ekonomi dan muamalat, kepimpinan dan pengurusan dan kepimpinan, dan juga bahasa-bahasa utama. Pada tahun ini juga kita menerima kesemua pelajar yang telah kita tawarkan di dalam program di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Tak ada seorang pun yang menolak. Begitu juga dengan Fakulti Pergigian, kita menerima semua pelajar yang telah kita tawarkan. Tidak ada satu pun yang menolak, dan saya berharap pelajar-pelajar di perubatan, di bidang perubatan dan juga di bidang pergigian ini akan terus kekal dengan kita sehinggalah tamat pengajian masing-masing. Di samping itu, sukalah juga saya memaklumkan di sini bahawa program yang sangat diminati oleh pelajar kita ialah program sarjana muda fiqh dan fatwa dengan kepujian, dan ditawarkan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang yang mempunyai pendaftaran pelajar yang paling ramai, dan ini diikuti oleh program sarjana muda pengajian Quran dan Sunnah dengan kepujian. Jadi nampaknya pada tahun ini program sarjana muda pengajian Quran dan Sunnah terpaksa mengalah sedikitlah kepada program fiqh dan fatwa. Jadi beberapa tahun dia sudah pun mendahului fakulti-fakulti lain. Memang sememangnya fakulti pengajian Quran dan Sunnah ini adalah fakulti yang paling popular di dalam universiti kita. Dan kita sudah pun ada program kerjasama khususnya dengan Darul Quran dalam melaksanakan program ini. Sebelum saya mengakhiri aluan-aluan ini, sukalah juga saya yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur untuk saya maklumkan bahawa pada tahun ini kita memulakan sebuah program baru, iaitu program Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian. Dan alhamdulillah, walaupun ini pertama kali kita menawarkan program ini kepada masyarakat, kita menerima 90% kehadiran pelajar, iaitu daripada 33 tempat yang kita tawar, 28 yang mendaftar. Jadi ini juga satu permulaan yang sangat baik
kepada pelajar-pelajar dalam program Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian. Kalau boleh saya tengok, nak angkat tangan sikit, mana pelajar ni seni bina dengan Kepujian? Jadi alhamdulillah ada segan-segan lagi tu. Jangan segan. Kita sudah pun bersedia dengan kehadiran saudara-saudari yang akan mula kita gunakan pada semester ini, insya-Allah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan ucapan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Husin, pengurusi lembaga pengarah universiti yang kita kasihi, kerana sudi hadir bersama-sama kita, dan terima kasih kepada semua urus setia yang telah mengatur program pada malam ini dengan begitu rapi, dan terima kasih juga kepada para pelajar baru kita yang nampaknya begitu segar dan ceria, dan diharapkan terus begitu sebab semalam dah makan sup gearbox. Jadi harap-harap tenaga tu masih kekal lagi lah. Jadi sama-sama kita mendengar ucapan dan juga amanat yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Husin. Semoga ianya memberi panduan dan manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara juruacara majlis yang berbahagia, Datuk Naib Chancellor kita Profesor Datuk Muhammad Muda, timbalan-timbalan Naib Chancellor, HAP dan akademik, pegawai-pegawai pengurusan tertinggi universiti, para dekan, profesor-profesor, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan universiti, saudara dan saudari mahasiswa yang baru datang ke USIM ini, hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, saya nak minta maaflah suara saya lain sikit malam ini. Memang dia sedia lain, tetapi oleh kerana hari raya ni nampaknya jamuan dunia sekarang ini, kita orang Malaysia ni alhamdulillah. Dulu kalau hari raya biasanya lemang, daging rendang, tetapi sekarang ni sudah menaik setingkat kambing bakar dan juga nasi Arab. Menyebabkan kita pergi sampai 2 kali, 3 kali sehari, suara kita boleh berubah. Di penangan kata orang ni kambing. Tapi bagi orang muda-muda seperti saudara, mungkin tak berubah. Saya ni orang lama, dia banyak dikesan oleh perkara-perkara yang seperti itu. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah SWT. Di kesempatan yang baik ini, saudara-saudari dapat hadir, mendaftar ke universiti, belajar ke universiti, dipilih ke universiti dalam keadaan kita telah pun melakukan ibadat Ramadan, melakukan hari raya, kemudian kita pula melalui satu hari raya lagi yang dinamakan Hari Kemerdekaan. Kita tidak sedar sebenarnya inilah nikmat dan rahmat Tuhan yang telah dikurniakan kepada kita dan Malaysia. Sehingga orang tidak sedar inilah nikmat yang kita terima. Kalau kita fikirkan, banyak negara-negara, kita ambil contoh, yang masih tidak merdeka dan terus dibelenggu bukan saja penjajah fizikal, tetapi ekonomi dan rohani, spiritual dan juga mental, seperti Palestin. Dan ada segolongan rakyat dihalau dari negaranya
negara dia, hak dia, tapi dihalau. Seperti golongan Rohingya yang saudara-saudara tahu. Dan ada segolongan manusia yang dijajah, diguna dan dijadikan tebusan perniagaan manusia, seperti perniagaan-perniagaan kemanusiaan yang luar daripada undang-undang yang selalu kita dengar. Alhamdulillah kita di Malaysia ini tidak menjadi demikian. Dan kita rasa kita perlu bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada mereka yang melaksana dan mentadbir dengan baik, sehingga kita dapat sama mengecap keadaan yang ada ini. Tetapi jangan kita lupa, Tuhan itu maha berkuasa. Mungkin hari ini saudara boleh memakai baju berkilat, bertali leher dan lain-lain lagi, makan yang nyaman-nyaman sehingga menjadi penyakit pula makan. Negara lain penyakit tak makan, kita penyakit kerana makan. Kita jangan lupa, mungkin kalau kita tidak bersyukur, satu hari boleh terjadi kepada kita seperti mana yang terjadi kepada orang lain. Dengan sebab itu kita menghargai nikmat dan berterima kasih ini. Paling tidaknya sangat mudah bagi kita untuk bersyukur ini. Pertama, kita jangan melakukan sebarang kerosakan di muka bumi ini. Dan jangan melakukan sebarang larangan yang ditegah oleh yang ampunya mutlak dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga kebaikan kita, termasuk peraturan-peraturan yang ada di dalam universiti ini. Peraturan-peraturan yang kita lakukan ini semuanya, sama ada peraturan yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu Nabi-Nya, atau peraturan-peraturan yang kita cipta oleh manusia, sebenarnya untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan bagi Tuhan. Tidak ada perlu bagi dia sesiapa yang membantu memberi kepadanya, tetapi semuanya untuk kebaikan kita. Dengan sebab itu, saudara dan saudari sekalian, mahasiswa dan mahasiswi haruslah berfikir secara rasional, berasaskan fakta dan ilmu, berasaskan apa yang saudara pelajari, sama ada nanti di kelas-kelas ataupun di buku-buku ataupun pandangan-pandangan yang telah diberi oleh pensyarah-pensyarah, guru-guru dan senior-senior saudara dan saudari yang telah mempunyai pengalaman yang telah diakui oleh pihak-pihak tertentu. Kalau pensyarah-syarah yang kita ada, mereka kebanyakannya berkelulusan yang diiktiraf bukan saja di universiti tempatan, malah di peringkat global juga. Dengan sebab itu, saudara dan saudari, saya harapkan peluang yang dapat saudara berada di universiti ini, seperti mana rakan-rakan yang lain yang berada di 19 atau 20 universiti IPTA yang lain dan IPTS, rebutlah peluang ini dengan sebaik mungkin dan gunakanlah nikmat ini sebaik mungkin, supaya kita ditambahkan lagi nikmat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Tuhan menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, kita insya-Allah Tuhan akan tambahkan lagi. Kalau kita tidak bersyukur, mengingkari, kafir nikmat, jauh sekali kafir dalam tauhid, maka azab Tuhan itu sangatlah pedih. Kadang-kadang dibayarnya dalam dunia lagi, kalaupun tidak dibayarnya di akhirat nanti. Kita minta jauh segala-galanya. Saya selaku pengurusi lembaga pengarah universiti, pertama saya ingin merakamkan tahniah setinggi-tingginya kepada saudara dan saudari
yang telah dipilih masuk ke USIM ini dalam berbagai bidang mengikut pilihan dan kehendak saudara-saudari dan juga ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi saudara dan saudari untuk meneruskan pengajian di peringkat tinggi atau disebut dahulunya di Menara Gading. Peluang yang seperti ini memang tidak banyak, tidak semua orang yang dapat. Dengan sebab itu, pesanan saya kepada saudara dan saudari sekalian dalam rangkap yang pendek sahaja, gunakanlah peluang ini. 4 tahun, 5 tahun di universiti bukanlah masa yang lama. Saudara-saudari tidak menggunakan sebaik mungkin, saudara bila keluar nanti menyesal, tidak akan ada kesudahan. Setelah keluar, saudara tidak berjaya ke? Saudara tidak melaksanakan tugas utama saudara? Tentulah penyesalan tidak mungkin dapat dikembalikan lagi. Penyesalan itu akan terus berada dengan saudara-saudara sekalian sehinggalah ke akhir hayat. Dengan sebab itu, kami yang telah lama ini, yang melalui liku-liku hidup ini, ingin berpesan kepada saudara dan saudari sekalian, 4 tahun inilah masa bagi mengisi dada, mengisi minda, menenangkan emosi, menenangkan spiritual saudara dan saudari sekalian, bagi membentuk saudara sebagai insan, kalau disebut tidak pun kamil, insan yang boleh berjasa kepada diri saudara, kepada keluarga saudara, kepada nusa dan bangsa saudara sendiri. Insan yang mempunyai ilmu, insan yang mempunyai keterampilan, insan yang mempunyai minda kelas pertama yang kita kehendaki, insan yang memberi manfaat kepada insan. Kerana Nabi bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada manusia. Saudara dan saudara sekalian, saya mungkin tidak akan bercakap tentang USIM kerana saudara sudah ada 2 hari lebih di sini, dan telah pun saya dimaklumkan tadi telah mendengar berbagai-bagai taklimat dan taklimat yang saya fikir saya nak ulang balik, saudara akan mengantuk nanti. Tetapi 2-3 perkara saya akan terus sebutkan walaupun telah diulang kali. Pertama, USIM ini ialah sebuah universiti yang masih muda, dikira-kira dalam sebuah institusi pengajian tinggi. 12 tahun bukanlah suatu universiti yang tua atau yang matang. Azhar sudah 1400 tahun lebih. Ya, Azhar. Dan universiti di Malaysia pun yang sudah menjangkau 100 tahun seperti Universiti Melaya, itu pun masih tidak mendapat kesempurnaan dan kejayaan sepenuhnya. Namun demikian, walaupun kita sudah 12 tahun baru, nampak-nampaknya daripada apa yang saya lihat, pemilihan saudara dan keyakinan ibu bapa dan masyarakat kepada USIM, sudah mulai menampakkan bahawa USIM adalah di antara yang boleh bersaing di kalangan universiti yang ada di tanah air kita ini. Malah kita sudah mula bersaing di peringkat regional kita dan juga dikenali juga di peringkat global. Ini adalah petanda yang sangat baik bahawa USIM atau Universiti Sains Islam Malaysia ini perlu mahasiswanya sebelum yang lain meletakkan diri mereka di antara mahasiswa yang mempunyai credibility dan mempunyai minda, mempunyai nilai akhlak, ilmu yang teguh dan sebagainya di antara mahasiswa-mahasiswa yang ada di tanah air kita ini. Supaya universiti ini akan lebih terus maju dan lebih terus menonjol dan mampu bersaing bersama universiti yang telah establish seperti UKM, UM,
universiti Islam antarabangsa dan lain-lain lagi. Mahasiswa adalah sebahagian daripada universiti. Jangan fikir universiti ini pengurusan. Jangan fikir universiti ini pensyarah. Jangan fikir universiti ini bangunan-bangunan yang ada. Tetapi saudara harus ingat, saudara adalah sebahagian penting daripada universiti. Kita ada 3 komponen dalam universiti ini: pengurusan atau pentadbiran, pensyarah, akademik, dan juga mahasiswa. 3 bidang ini atau 3 bahagian ini kalau tidak bekerjasama, sehaluan, sejalan, searah, maka agak sukar bagi universiti atau sebuah institusi itu untuk membina masa depannya. Walaupun kita mempunyai plan akademik yang sangat baik, pensyarah-pensyarahnya mursyidin, tetapi pelajar-pelajarnya tidak begitu cemerlang, maka sukar bagi kita membentuk mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang baik. Sebaliknya, walaupun mahasiswanya semuanya kelas A, tetapi pensyarah-pensyarahnya kadang-kadang tidak begitu gigih dan dedikasi, pentadbirannya juga tidak begitu memuaskan, maka sukar juga bagi universiti atau institusi untuk mencapai kejayaan seperti mana yang dirancangkan. Oleh itu, kita universiti adalah saudara dan saudari. Kita universiti adalah pensyarah dan ahli akademik. Kita universiti adalah pentadbiran dan pengurusan. 3 bidang ini atau 3 portion atau 3 golongan ini harus seiring berjalan. Jangan ada yang ke kiri dan ke kanan atau ke belakang, maka rosaklah perjuangan dan rosaklah hal tuju kita. Saudara-saudara sekalian, perkara yang asas di USIM ini ialah sistem pengajian kita berteraskan Islam. Salah satu universiti malah selain daripada UAE, malah orang mengatakan sekarang USIM lah yang membawa risalah pengajian berteraskan Islam yang bersifat integrasi pengajiannya, yang bersifat amali dan teori. Malah USIM mula menggunakan bahawa pengajian Islam bersifat gunaan. Saudara-saudari mungkin bertanya, ilmu amali dan teori mungkin faham, akli dan nakli mungkin saudara faham, tetapi ilmu Islam sekarang ini nak jadikan ilmu gunaan. Negara kita telah mula melakukan perkara ini. Yang kita belajar di fakulti-fakulti, di kelas-kelas universiti dan dengan pensyarah-pensyarah di bilik-bilik kelas itu, kita ambillah contohnya muamalat. Kita duk menghafal arkanul bai', syurutul bai', bai' dan mabi' dan sebagainya, dihafal semua oleh kita. Tetapi bila kita keluar ke dalam masyarakat, realiti yang berlaku dalam masyarakat, orang suruh uruskan dana, maka kita tak boleh apply apa yang kita sebutkan dan kita belajar di dalam kelas tadi. Kita belajar bermati-matian dan kita tahu apa dia an-naqdu, apa dia al-aqdu, apa dia al-bai' bisaman ajil dan sebagainya. Apabila kita bawa pelajar-pelajar kita atau pensyarah sendiri, kadang-kadang profesor sendiri syok kat bilik dia je, duduk di kaunter bank pun dia tak boleh nak tahu jalan. Ini tidak integrasi namanya, dan tidak gunaan namanya ilmu itu. Dengan sebab itu, ilmu yang kita nak kenalkan USIM ini, kita berbeza dengan UAE. Pensyarah-pensyarah yang ada UAE, daripada UAE saya minta izin, saya nak kupaskan yang USIM. UAE memang dia katakan Islamization of knowledge, mengislamkan ilmu. Kita tidak. Kita yang asal kuno tradisi lama Islam itu kita nak konvensionalkan untuk masyarakat guna. Sekarang ini misalnya kita ambil sistem kewangan Islam, perbankan Islam, muamalat dalam Islam.
Dulu kalau kita nak sebut al-bai'u bisaman ajil, al-musyarakah wal mudarabah, kita nak sebut pemalu, bukan lagi orang lain. Tetapi sekarang ni HSBC, bank yang terbesar, dan orang-orang Cina sudah mengambil sistem ini. Artinya kita telah membawa ilmu Islam secara tradisional tadi dijadikan suatu ilmu moden, bukan saja moden, tetapi gunaan yang digunakan oleh masyarakat Islam dan bukan Islam. Siapa tidak kenal sistem kewangan Islam, perbankan Islam, muamalat dan sebagainya. Dulu kita ada 2 bank Islam saja. Tetapi sekarang ni semua bank-bank konvensional telah mempunyai kaunter dan tingkap Islamnya sendiri. Malah kita lihat setengah pada mesti seperti Maybank dan lain-lain lagi, dia mempunyai modal lebih besar daripada bank Islam itu sendiri. Ini yang kita nak buat. Sekarang kita selalu bercanggah dalam surat khabar, perbincangan, terutama orang ahli politik, duk bicara tentang hudud. Ya, hudud tu boleh laksana ke, tak boleh laksana ke, apa hudud parti itu, apa hudud Islam dan sebagainya. Kita berlaku ini kerana sebenarnya kita tidak faham ilmu itu sebagai ilmu dan ilmu itu sebagai applied ilmu. Hudud yang boleh digunakan macam mana bukan hudud hanya semata-mata dalam kitab. Tetapi bila kita nak bawa kepada mahkamah, prosedurnya macam mana, pendakwaannya macam mana, ini kita kena faham. Kita mahu ilmu ini boleh kita gunakan, bukan saja sains gunaan diperkenalkan, tetapi ilmu syariat, ilmu muamalat, ilmu akidah ini kita nak jadikan ilmu gunaan. Hudud ini kalau kita berbincang secara ilmiah dan cara nak apply-nya, tak perlulah orang Islam dan bukan Islam nak bercakap. Ada orang bukan Islam dia bercakap tentang hudud, dia faham ke tidak? Malah saya yakin orang Islam pun tak faham. Ulama Islam pun sebagainya tak faham. Tetapi oleh kerana politik, oleh rasa-rasa dan sebagainya, maka dia buat faham. Inilah yang merosakkan ilmu Islam. Dengan sebab itu, USIM mempunyai risalah dan tanggungjawab besar bagi memperkenalkan ilmu Islam ini bukan hanya dalam bilik, tetapi kita nak hubungkan dengan industri di luar. Seorang yang keluar dari fiqh dan fatwa, dia bukan hanya tahu menghukum, itu haram, itu halal, itu mudah. Tetapi macam mana dia nak lihat sesuatu hukum itu boleh di-apply-kan dalam masyarakat? Apa syaratnya, apa keadaan masyarakatnya, bagaimana psikologinya, bagaimana kita nak laksana, bila kita nak laksana. Nak menjadi mufti jawatan hanya satu, tuan-tuan, bagi satu negeri. Dalam seluruh Malaysia ni 14. Takkan saudara ni nak jadi calon mufti semua, mana ada. Mufti pula kadang-kadang ditunggu sampai 80 tak pencen lagi. Kita 60 sekarang, dia 80 tak pencen lagi. Jadi jangan fikirkan jawatan mufti, jawatan itu susah fikirkan ya. Ambil fiqh muamalat ini, kita nak jadi fiqh dan fatwa itu bagaimana nak apply, nak jadikan ilmu gunaan. Yang terbaru kita lihat siapa yang mengambil fiqh dan syariah dan muamalat ini, peluangnya sangatlah baik. Terutama apabila kerajaan telah mewajibkan setiap bank yang punyai kaunter syariah dia mesti ada sekurang-kurangnya 5 orang panel syariah. Sekurang-kurang 5 orang panel syariah. Dan insya-Allah ya, dan bank negara dah mula terima sekarang ini, mereka ini salah seorang daripadanya kalau pengurusi dia mestilah duduk dalam lembaga pengarah. Ini akan berlaku. Ini baru satu bidang yang kecil. Tetapi bagi kita mahasiswa atau pensyarah, mesti tahu macam mana ilmu itu, teorinya, amalinya dan kegunaannya.
baru kita boleh menunjukkan bahawa ilmu Islam itu ilmu untuk hidup, atau disebutkan ilmu untuk membina kehidupan kita, dunia dan akhirat. Dan ini adalah risalah yang kita bawa di dalam USIM ini. Dengan sebab itu, saudara dan saudari belajar di sini mempunyai pendekatan yang lain, jauh daripada apa saudara di menengah dahulu. Jangan fikirkan pensyarah-pensyarah nanti akan membantu tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian macam mana nak mendapatkan ilmu. Tidak. Pensyarah hanya akan menunjukkan jalannya sahaja. Di mana saudara boleh dapat ilmu, cara mana saudara boleh dapat ilmu, cara pendekatan mana saudara harus ikut untuk menguasai ilmu. Dengan sebab itu kita adakan perpustakaan, kita adakan makmal-makmal, kita adakan latihan industri, kemahiran insan, selain daripada ilmu yang kita beri di kuliah itu sebagai asas. Ini trust pengajian di USIM ini. Dengan sebab itu, saudara-saudari jangan hanya menghafal. Ilmu di USIM ini, saudara harus tahu, faham, dan bagaimana nak dilaksanakan di dalam kehidupan saudara dan dalam masyarakat. Apatah lagi kita berazam untuk membimbing masyarakat majmuk. Saya selalu mengatakan waktu saya jadi BC dulu, juga Datuk Mak Muda pun selalu bercakap, kita tidak hanya untuk memenuhi keperluan pasaran, tidak. Nak memenuhi keperluan pasaran itu mudah. Tetapi USIM hendaklah mengeluarkan modal insan yang boleh menguasai pasaran. Menguasai pasaran. Duduk di mana? Dalam perbankan, dalam PTD, dalam mana? Dalam pensyarah dan sebagainya. Saudara harus menguasai pasaran itu. Apa maksudnya? Kalau saudara boleh menguasai pasaran itu, artinya saudara boleh mewarnai pasaran itu. Bagaimana saudara nak ubah? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pertemu dan pertingkatkan? Itu yang kita kehendaki. Alhamdulillah kita lihat Universiti Islam Antarabangsa telah berjaya menguasai pasaran sekarang ini bermula daripada bidang undang-undang. Kita lihat di mana peguam, di mana bidang undang-undang dalam peguam negara, dalam bahagian kehakiman, ketua-ketua bahagiannya sudah mula dipegang oleh mereka lulusan daripada UIA. Jadi mudah. Sekarang ni di pejabat peguam negara misalnya ada jabatan syariah. Dulu tak pernah timbul. Kenapa ditimbulkan ini? Sudah ada orang-orang yang boleh melakukan itu. Tetapi mahasiswa-mahasiswa dan mereka yang situ mempunyai kepakaran dalam dua. Sibel pun mereka tahu, syariah pun mereka menguasai lagi. Jadi kita menang kedua-duanya. Dengan sebab itu kita boleh diberi peluang dan kita boleh mewarnai keadaan yang ada di situ. Dan inilah hasrat USIM yang kita sebutkan saudara akan menjadi khalifah bagi masyarakat sekurang-kurang di dalam tanah air kita ini. Dengan sebab itu saya harap saudara belajar di sini harus menguasai ilmu bidang masing-masing dengan sebaik-baiknya dan tahu macam mana nak apply, nak gunakan ilmu itu di dalam diri hidup saudara, dalam keluarga saudara dan dalam masyarakat, malah dalam negara. Jadikan ilmu Islam ini ilmu gunaan. Bukannya jadi ilmu teori atau ilmu hanya untuk amal ibadat sahaja, tidak. Tetapi ilmu yang membimbing kita semua untuk menjadi masyarakat yang hidup dengan ilmu Islam ini. Perkara yang ketiga yang saudara harus tahu dan harus pasti wajib mencapainya, bahawa saudara belajar di USIM ini mestilah menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa selain daripada bahasa ibunda. Bahasa Arab sebagai trust, bahasa Inggeris sebagai trust ilmu yang melengkapi trust Islam.
barulah bahasa-bahasa asing itu dikehendaki. Dua bidang ilmu bahasa ini, bahasa Arab dan bahasa Inggeris, hasrat kita tidak berkompromi, mesti siapa yang keluar daripada USIM ini menguasai dua bahasa ini sekurang-kurangnya. Malah kita telah pertemukan, mencadangkan supaya bahasa-bahasa asing juga diperkenalkan, kerana ilmu itu sumbernya tidak boleh kita mengambil daripada tingkap, tetapi kita harus mengambil daripada pintu dan masuk dari pintunya. Kita tidak boleh membaca buku-buku terjemahan sebagai asas ilmu, tetapi kita harus menerima ilmu itu dari bahasa asalnya, sumbernya. Kalau agama itu Quran dan hadis dalam bahasa Arab, ulama-ulama muktabar dalam bahasa Arab, kita tidak galakkan saudara membaca buku-buku terjemahan dalam ilmu-ilmu demikian. Kalau sains dan teknologi sudah terkenal dengan bahasa Inggerisnya, perubatan dengan bahasa Inggerisnya, di samping saudara bahasa Arab, bahasa Inggeris saudara mesti menguasai dalam bidang ilmu berkenaan. Ini memberi suatu kekuatan saudara. Pertama, saudara boleh berkomunikasi dengan baik dengan bidang-bidang ilmu tadi, menguasai dengan baik bidang-bidang ilmu tadi, dan dengan sendirinya keyakinan saudara kepada diri saudara dan juga di antara rakan-rakan saudara malah ahli-ahli ilmu di luar sana. Komunikasi ini memberikan keyakinan kepada kita. Tetapi kalau saudara tidak mempunyai bahasa yang baik selain daripada bahasa ibunda, saya yakin kita masih duduk di takuk lama atau di bawah tempurung juga. Kita harus pecahkan tembok ini dengan kita menguasai ilmu komunikasi yang baik. Tidak lain dan tidak bukan, komunikasi itu ialah bahasa. Dan bahasa itu mesti digunakan. Saya nasihatkan kepada saudara sekalian, 4 tahun di sini jangan malu bercakap bahasa Inggeris, jangan malu bercakap bahasa Arab, atau kalau ada bahasa lain boleh bercakap. Ustaz-ustaz kita, teacher-teacher kita, pensyarah-pensyarah kita yang tahu bahasa Inggeris, you bercakap dengan dia bahasa Inggeris. Arab yang kita kontrakkan mereka duduk di sini, apa tujuannya? Bukan hanya mengajar, tetapi untuk membimbing saudara, cakap dengan dia dalam bahasa Arab. Salah inari tak apa, masa saudara belajar salah tak mengapa, tetapi jangan keluar besok saudara melakukan kesalahan. Itu orang komplain. Dalam waktu kita belajar kita salah, tak ada mengapa, dimaafkan. Malah kesalahan itulah mengajar kita banyak ilmu. Tetapi apabila kita dah keluar, saudara menjadi ustaz, saudara membaca jar majrur tak tahu, ja'un min baladun ba'idin. Jadi apabila saudara keluar, tentu orang marah. Apa ustaz ni baca jar majrur pun tak tahu. Tapi kalau masa kita belajar, tidak menjadi masalah. Belajarlah pada kesalahan. Jangan malu. Peluang untuk belajar bahasa di sini banyak. Makmal kita ada, guru ada, apa juga majalah ada, bahasa Arab dan sebagainya. Perpustakaan kita boleh dikatakan kalau tidak 24 jam, sekurang-kurangnya 12 jam. Janganlah saudara leka membuang masa di sini, dan tunjukkan saudara adalah orang yang mampu bersaing dan mempunyai minda yang sungguh-sungguh untuk mencari ilmu pengetahuan. Perkara yang keempat yang saya ingin sebutkan juga ialah saudara mesti ada mempunyai ilmu pengurusan tersendiri. Pengurusan masa, pengurusan ekonomi saudara, pengurusan pakaian saudara, pengurusan ilmu saudara, dan pengurusan pergaulan saudara. Kalau tidak, ambillah kononnya, kalau tidak pandai menguruskan tentang kewangan, dapat PTPTM, belum lagi masuk ke bendahari bayar, kita sudah berhutang, handphone punya wang tak bayar lagi. Kita sudah berhutang itu dan ini, setelah ditolak kita paksa makan mi segera. Kalau kita tak tahu mengurus, begitu juga dengan masa.
Begitu juga dengan diri saudara. Saudara duduk di sini adalah bebas. Tidak ada mak ayah kita lagi. Tidak ada penyelia asrama di sini untuk jaga saudara kejut pukul 7, pukul 6 dan sebagainya. Saudara bas pukul 8, kelas pukul 8 tak pergi, maka lepas 10 minit, 20 minit pensyarah tak benar akan masuk. Jangan marahkan pensyarah. Pensyarah, dia akan menjalankan tugas mengikut masa yang telah ditentukan kepadanya. Kalau dia nak ikut awak semua, maka kacau universiti ini. Dengan sebab itu, saudara harus tahu mengurus diri sendiri. Mengurus wang saudara, mengurus masa saudara, mengurus perjalanan saudara, mengurus pergaulan saudara dan saudari sekalian. Saudara sudah diberi tanggungjawab yang banyak bagi menentukan masa depan saudara. Saudara-saudara sekalian, saya berjanji tadi tidak cakap banyaklah kerana semuanya dah disampaikan oleh pengurusan. Saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada pengurusan universiti. Kita nampak peningkatan, biasanya separuh. Di sini saja dulu kita menerima tiap-tiap tahun ya. Tetapi sekarang ni sebelah sini pun penuh, sebelah sini yang penuh. Cuma saya nampak yang sini penuh tapi sesuku saja yang pakai songkok yang hitam, yang lain semuanya bukan bertudung. Yang lain semuanya bertudung, artinya saya dipahamkan masih 70-30%. Laki-laki 30 dan pelajar-pelajar mahasiswa 70. Dan ini saya minta daripada mahasiswa yang laki-laki ini, janganlah ketinggalan. Bukan saja dari segi numbernya, tetapi besok dari segi akademik, kegiatan pencapaian, saudara-saudara harus tunjukkan bahawa inilah krim daripada yang krim yang dihantar oleh sejenis saudara untuk mewakili mereka. Tetapi kalau dah tak ramai pun tak boleh, nak buat tim bola pun tak cukup. Ini masalah kepada pengurusan universiti. Dan kita mengucapkan tahniah kepada pelajar mahasiswa wanita. Saya tahu, saya sudah 40 tahun duduk di universiti, mentadbir atau mengajar. Pelajar wanita bukan saya sebut depan ya. Mereka ni lebih rajin daripada pelajar lelaki. Ini suatu realiti yang saya sebutkan berdasarkan pada pengalaman saya. 40 tahun saya dah duduk dalam universiti, saya tengok mereka adalah lebih gigih. Ya, jangan sampai saudara dalam pelajar duduk universiti ini kadang-kadang semuanya mengalahkan pensyarah. Ada saya tahu satu orang pakai 2 handphone. Pensyarah satu handphone pun itu pun teruk. Jadi kita kena pertimbangkan macam mana kita mengurus. Kalau kita di sini tidak ada persaingan dengan bangsa asing, rakan-rakan kita ada sedikit-sedikit saja. Tetapi kalau di universiti lain, saya pernah di UKM, kita buat satu research, iaitu siapa etnik yang paling banyak pakai motosikal, siapa etnik yang paling banyak handphone, siapa etnik yang paling banyak komputer riba atau komputer ni. Kita semuanya menang kecuali komputer. Artinya kita tidak begitu belajar. Motosikal kita menang, memang budak kita yang paling banyak memiliki motosikal. Handphone kita yang paling menang, memang budak kita semua boleh katakan 1 sampai 2 handphone. Jadi saya sebutkan ini bukan kalau ada duit pun, cuba fikir-fikirkan beli buku ke, fikir-fikirkan tambah kelas-kelas yang saudara berpeluang banyak untuk menambah, meningkatkan diri. Saudara-saudara sekalian, sebelum akhir, saya harap kepada saudara dan saudara sekalian, mahasiswa, anak-anak saya, malah mungkin yang ada bawah 20 ni cucu saya lah dah. Ya, ada cucu saya dah. Ingatlah, untuk membaiki diri tidak boleh dibuat oleh orang lain. Meningkatkan, memajukan, membaiki diri kita, kita sendiri. Bermula dari diri kita. Tidak boleh dibantu oleh pensyarah. Tidak boleh dimula oleh universiti.
malah ibu bapa kita pun tidak boleh memulakan. Kita harus tumbuh dari sini. Kita berazam untuk menjadi manusia yang berguna, baik dan berjasa serta mempunyai keterampilan nanti, kitalah mulakan. Yang lainnya hanya environment membantu saja. Tanpa kita buat sendiri, tanpa kita usaha sendiri. Jangan saudara nak berangan-angan untuk menjadi seorang pandai dan seorang yang bijak. Kita mesti ingat, ilmu pengetahuan saja tidak mencukupi. Keterampilan saja tidak mencukupi. Tetapi kita harap mahasiswa yang keluar dan yang sedang belajar di USIM ini mempunyai keterampilan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Pesanan yang terakhir, saudara belajar di sini adalah berteraskan agama Islam. Agama Islam ilmunya asasnya mutlak benar. Quran itu benar mutlak. Hadis yang sahih itu mutlak yang benar. Bukan sains. Sains tidak mutlak benar. Sains adalah zan. Jangkaan. Kadang-kadang betul, kadang tak betul. Tapi Quran 100% kita iman dia adalah benar. Dengan sebab itu, sesuatu keputusan, pandangan, pemikiran, tindakan dan juga apa juga tingkah laku saudara harus berteraskan kebenaran yang mutlak tadi. Ilmu yang saudara ambil daripada kebenaran mutlak tadi, jadikan neraca untuk kita timbang. Apakah perbuatan aku ini benar menurut pandangan yang mutlak, ataupun aku lebih suka mendengar pandangan-pandangan. Kadang-kadang orang itu lebih tidak terpelajar daripada kita. Tetapi kan emosi kita, semangat kita, orang muda kita, jom pergi bergerak, kita pun bergerak lah. Jom pergi ke sana, kita pun pergi ke sana. Sedangkan saudara mempunyai tanggungjawab dan ilmu yang lebih kukuh yang ada di dada kita, saudara tidak gunakan. Itulah pesanan saya selaku orang tua dan selaku pengurusi universiti ini. Saya mendoakan saudara-saudara sekalian bukan hanya kejayaan setakat di universiti, tetapi kejayaan yang lebih lagi apabila saudara keluar daripada universiti. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk ajar dibesarkan, petua amanah dimuliakan. Nasihat amanat diingat-ingatkan supaya ajaran berlanjutan. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' di atas ucapan sebentar tadi. Majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan persembahan nasyid yang akan disampaikan oleh 3 orang mahasiswa dari unit kebudayaan pelajar bahagian hal ehwal pelajar. Mereka akan menyampaikan 2 buah lagu yang bertajuk Ku Harap Cinta dan Cinta Sang Pencinta. Majlis mempersilakan. Bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda diiringi oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni serta Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa untuk menyampaikan cenderamata sebagai tanda perhargaan. Majlis mempersilakan. Berakhirlah sudah majlis kita pada malam ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Husin di atas kesudian hadir serta menyempurnakan majlis kita pada malam ini. Bunga selasih harum bersemi, gugur melati di tapal batas. Terima kasih ucapan kami dengan hati yang tulus ikhlas. Kesana sini terbang kenari, turun ke dahan mencari makan. Kami menyusun 10 jari, telanjur bicara harap dimaafkan.